Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi terima kasih yang hadir pada malam ni. Minta maaf malam ni suara tak apa nak okey lah. Saya tekak sikit. Tapi tak apa. Walaupun suara agak garau. Tapi kita masih meneruskan soalan kita. Jadi dah lama juga kita tak buat usrah ni kan. Kita nak dekat setahun tak? Last kita buat tahun lepas sebenarnya. Tak apa. Jadi kita membuka kita punya minggu pertama kita pada tahun 2024 ni dengan usrah online yang bertajuk Pembuktian Al-Quran Benar-benar Datang dari Allah, yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz kita. Jadi Ustaz Hafiz dah ready Ustaz? Baik, insyaAllah. Okey, jadi kita boleh teruskanlah kita punya usrah. Saya serahkan kepada Ustaz Hafiz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada penganjur dan host kita, saudara Amir Hakim. So untuk hari ni kita pun sebenarnya dah terlewat habis 10 minit lah. Yalah, dengan banyak kekangan tak apa. InsyaAllah kita teruskan. Jadi untuk hari ni nampak ada tulisan siri 3. Maksudnya dah ada siri-siri ke ni? Ya. Kita sebenarnya adalah sambungan-sambungan siri yang berselangan dengan mungkin ada tajuk-tajuk lain selama usrah online dibuat hampir setiap minggu pada Sabtu malam. Jadi buat para hadirin yang baru first time hadir, sebenarnya usrah online ni dah berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan ada bermacam speaker dan bermacam bahan yang dikongsikan bersama hadirin. Jadi di sini saya nak kongsikan dengan hadirin malam ni tentang siri 3 pembuktian Al-Quran benar-benar datang daripada Allah SWT. Rasanya hadirin pun tahu tajuk ni. Walaupun saya baca lagi, tapi hadirin mungkin dah tengok iklan sebenarnya. Jadi tahu. Cuma hadir nak tahu macam mana huraian, macam mana perbincangan, macam mana dia punya explanation kalaulah ditanya kepada kita semua. Terutama kita ni orang Islam kan. Jadi mungkin saja ada di kalangan kita ada yang kawan sama ada Muslim ataupun non-Muslim ingin bertanya soalan-soalan macam ni. Sebab soalan-soalan ni berkait dengan akidah, dan kalau tak terjawab ataupun pegangan tu masih ragu-ragu, kita risau. Jadi kita perlu satu pegangan yang yakin 100% benar-benar datang daripada Allah. Jadi kita tengok dulu. Jadi pada sesi-sesi yang lepas, sebenarnya ini adalah satu sesi yang dipanggil sebagai pemantapan ataupun pembinaan akidah dan keimanan. Cumanya saya pecahkan kepada 3 siri. Siri pertama dululah pada tahun lepas. Nak tiru juga dengan host kan. Ada sikit tahun-tahun lepas. Jadi pada tahun lepas kita bincang berkenaan pembuktian adanya pencipta alam semesta, dan ini perlu dirungkai, perlu dijawab dan mempunyai jawapan yang memuaskan akal, supaya dengan tu bukan sahaja kita pun sebagai Muslim beriman dapat jawapan yang baik dan yakin, malah kalaulah disoal ataupun ingin menyampaikan kepada orang lain pun kita rasa yakin untuk kongsi dan juga untuk sampaikan. Itu yang pertama, siri pertama. Kalau para hadirin ada yang first time hadir dan nak siri tu, kena request dengan admin. InsyaAllah nanti mungkin kita buat satu sesi khas ataupun repetition lah. Dan yang kedua berkenaan dengan siri 2, pembuktian pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada rentetan kalau perasan. Awalnya tadi cerita pembuktian adanya pencipta alam semesta, dan juga now kalau dah dapat dibuktikan, dah yakin siapa pencipta alam semesta. Jadi nak tak nak, jawapan yang paling benar, paling tepat, yang sangat meyakinkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara huraian ataupun perkongsian pada siri 2 tu adalah mana dapat jawapan adalah datang daripada
Al-Quran tu sendiri. Di samping ada huraian-huraian yang lain, terutamanya mungkin kita nak explain tu pada non-Muslim. Mereka tak ada pegangan pada Al-Quran ataupun akidah Islam. Jadi macam mana nak ceritakan pada mereka? Jadi termasuk jugalah dalam dalil, kita panggil sebagai satu adalah dalil akli, satu adalah dalil nakli. Jadi dalam dalil nakli, Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran yang Tuhan semesta alam adalah Allah SWT. Jadi pada malam ni kita nak share pula, betul ke? Ataupun macam mana nak buktikan yang Al-Quran ni betul-betul datang daripada Allah SWT. Jadi benda ni juga perlukan huraian, perlukan pembinaan, dan dengan tu kita minta untuk pembinaan yang sangat yakin, yang akhirnya dengan tu kita dah tak ada berbelah bagi dah lepas ni. Memang cukup yakin dan apa saja yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, that's it. That's the answer. Saya tertekan pula keyboard saya. Sekejap saya patah balik. Baik. Jadi sebelum kita nak kena pergi kepada persoalan ataupun pembuktian, first kali sebenarnya adalah yang terbaik adalah para hadirin memang kena lalui siri 1 dan siri 2. Dengan tu lebih kukuh lagi dan lebih meyakinkan lagi pegangan keimanan dan pemantapan akidah hadirin. Tapi tak apa, InsyaAllah nanti akan ada recording dan akan di-share oleh admin. Dan mungkin kalau nak hadir dalam grup bersama admin pun, bersama Usrah Online pun boleh, insyaAllah. Boleh maklum pada admin. Baik. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Especially bagaimana kalau nak dihuraikan dengan mad'u. Mad'u ni maksudnya orang yang didakwahkan ataupun disampaikan. Boleh jadi Muslim, boleh jadi non-Muslim. Jadi macam mana nak bukti? Nak bukti yang Al-Quran tu benar-benar datang daripada Allah SWT. Jadi ada banyak persoalan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang orang lontarkan. Kalau hadirin biasa hadir ataupun biasa tengok kadang-kadang street dakwah, kalau di Malaysia biasanya street dakwah yang banyak bincangkan tentang akidah, persoalan-persoalan macam ni, boleh tengok pada mungkin macam Ustaz Firdaus Wong. Itu sangat menarik sebabnya banyak persoalan-persoalan akidah yang dia berbincang dengan orang yang singgah lah. Kalau yang dekat belah-belah UK lagi padu kan, sebab dia berkecamuk, dia ada yang berdialog dengan orang ateis, orang Kristian yang betul-betul totok punya. Totok tu maksudnya yang kau-kau punya lah. Jadi kita akan go through satu-satu dan kita akan bincangkan dan moga-moga banyak manfaat untuk para hadirin, insya-Allah. Jadi untuk kali ni, antara kemungkinan ataupun orang punya anggapan, ada yang tuduh ini kitab ni bukan daripada Allah SWT tapi adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ke? Mustahil. Kita letak terus mustahil kan kat sini, mustahil. Jadi ada banyak benda yang boleh kita huraikan kenapa bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama sekali kita kena tahu, walaupun Al-Quran tu diturunkan kepada utusannya, Allah Ta'ala turunkan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sendiri tak pernah mengaku menulis Al-Quran. Jadi mana mungkin, sebab penulis pun bukan dia yang penulis, malah dia pun tak mengaku. Dan juga kita tahu dari segi sirahnya, Nabi Muhammad seorang yang ummi. Ummi ni apa? Ummi ni tak mahir menulis, tak mahir membaca. Jadi pada waktu tu, waktu zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, pada zaman tu di tanah Arab tu adalah zaman kemuncak bahasa. Orang bersyair hebat-hebat, bermadah pujangga. Bila orang kata, dengar ni hebat. Ada yang sampai kita upah kan, siapa-siapa yang pandai syair ni untuk puji pembesar-pembesar. Supaya apa? Bila dapat dipuji dia rasa, aku ni memang mulia. So korang tak ada penyair yang padu-padu, tak mulia. Korang patut ada penyair juga. Tapi bila mereka dengar Al-Quran
yang dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kata ini bukan kata-kata manusia. Mustahil ini adalah kata-kata manusia. Sebabnya terlalu cantik, terlalu tersusun, sangat hebat. Dan mereka pun tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Al-Amin. Mustahil dia akan berbohong. Malah bukan setakat para sahabat yang mengikut Nabi, yang beriman bersama Nabi. Malah orang-orang kafir pun tahu. Walaupun mereka tak terima dakwah Nabi, tapi mereka tahu ini Al-Amin. Dia tak pernah bohong, dia tak pernah tipu. Macam mana dia nak katakan ya Al-Amin sendiri yang bagi tahu kan? So bila tu mustahil ini adalah bikinan ataupun tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu Nabi daripada kecil lagi, ya Nabi datang daripada kabilah yang mulia kan, Bani Hashim. Jadi bukan satu kabilah yang kecil ataupun yang tak ternama, sangat mulia. Orang semua kenal. Jadi orang kenal dia daripada kecil. Jadi tu kata mustahil ini bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tahu sepanjang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diturunnya Al-Quran dan juga ada namanya hadis. Hadis ni apa yang diutarakan oleh Nabi, sama ada dari segi percakapan, tindakan dan setujunya Nabi, diamnya Nabi. Jadi malah dibezakan, diasingkan. Malah pada awal-awal Islam, Nabi larang sebab takut nanti tercampur antara kata-kata Nabi, maksudnya sabda Nabi, hadis Nabi dengan Al-Quran. Tapi dah kemudian tu ya Nabi benarkan para sahabat untuk rekodkan, sama ada tulis di pelepah kurma, di tulang-tulang berkenaan dengan hadis. Jadi itu kata ada beza. Ada beza antara hadis dengan Al-Quran. Malah Nabi sendiri asingkan supaya tak bercampur. Dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang dituduhkan yang ni sebabkan tulisan orang Arab. Jadi boleh jadi ini adalah tulisan orang Arab. Kan? Sebab kitabnya dalam bahasa Arab. Tapi itu tuduhan-tuduhan tu pun tak ada. Sebabnya tak ada seorang orang Arab pun mengaku dia menuliskan Al-Quran. Tak ada. Dan banyak lagi perkara-perkara yang hebat, mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran, perkara-perkara yang terdahulu, perkara-perkara yang sedang berlaku dan juga perkara-perkara yang akan datang. Jadi kita akan go through nanti. Dan dalam Al-Quran sendiri, sebab Al-Quran ni adalah kalamullah, Allah Ta'ala sendiri cabar manusia. Kalaulah manusia ni ragu-ragu dengan Al-Quran, betul ke ni? Ini daripada Tuhan semesta alam. Tentang tulisan, Allah Ta'ala sendiri cabar manusia. Jadi ini salah satu ayatnya dan banyak lagi. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi Al-Quran bagi tahu apa? Dan kalau kamu menaruh syak, ragu-ragu, syak wasangka. Kita pun pakai bahasa Arab, syak wasangka, ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cubalah, Allah Ta'ala cabar, cubalah buat dan datanglah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya, yang kamu rasa hebat, boleh karang sama-sama, panggil. Untuk tolong kamu selain pada Allah. Jika betul lah kamu ni orang benar. Dan Allah Ta'ala sambungkan, dan Al-Quran bagi tahu lagi sambungan dia. Maksudnya firman Allah. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, kalau tak mampu, dan sudah tentu tidak akan dapat buat. Memang Allah Ta'ala tahu, memang tak mampu. Maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan bakar dia manusia dan batu-bata. Dan di sini ni tafsir Abdullah Basmi bagi tahu berhala iaitu neraka yang disediakan oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala cabar, kalau kau ragu-ragu dengan kitab yang telah aku turunkan ni, buat sebiji macam dia. Kau kumpullah semua bijak pandai, saintis ke apa ke, penyair ke, datangkan. Cuba buat. Tak mampu buat, memang tak mampu buat.
Malah dalam sejarah Islam kita tahu selepas kewafatan Nabi banyak muncul nabi-nabi palsu, termasuk yang kita tahu sangat kisah Musailamah Al-Kadzab, kan? Antara nabi palsu yang muncul awal selepas pada kewafatan Nabi SAW. Jadi dalam waktu nabi palsu pun cuba untuk tulis, dikabarkan dia cuba tulis surah macam surah Al-Fil, dia dah jadi lain. Dan banyak lagi, ada yang pasal cili lah, dia dah jadi bunyi lain. Jadi bila pengikut dengar, dia dah jadi bahan jenaka dah. Sebab dia orang tahu ini semua karang ni ikut kepala manusia yang sangat terbatas dan tak ada seni ataupun hebat dia, tak ada rasa mulia, tak ada rasa dia punya izzah dia. Jadi ini daripada Allah SWT. Jadi itu kata Allah Ta'ala dah cabar. Dari kita kalau tahun Hijriah tu kita sebenarnya dah 1445 itu. Dah panjang lah, dah lebih 1400. Bayangkan tu, Allah Ta'ala cabar sepanjang zaman sampai ke hari ni. Belum ada manusia. Ada cuba tulis, cuba create, cuba untuk macam selit-selit masukkan dalam Quran, kan. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ni, kan. Tu ada ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala sendiri yang pelihara Al-Quran ni. Jadi nak cuba-cuba macam tambah-tambah ayat pun tak boleh. Sebab apa? Yang jaga tu Allah SWT. Jadi kitab ni bukan kitab karangan manusia, bukan karangan orang Arab. Apatah lagi nak kata karangan bukan Arab. Kita ni. Saya kalau nak tulis bahasa Arab, kalau karangan pun dah nervous, kita kata. Nervous. Berpeluh lap sikit. Kan? Nervous. Kalau tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu okey lah, kan. Jadi itu kata. Dan banyak lagi dalam Al-Quran ni, kan, benda-benda yang diceritakan, dikongsikan, antaranya kisah-kisah terdahulu, kisah para nabi. Banyak. Yang ni yang saya sempat tuliskan lah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Khidir. Banyak. Jadi macam mana seorang, kalaulah orang tuduh Nabi Muhammad sendiri yang mengarang, mana mungkin adalah Nabi Muhammad seorang yang ummi. Malah pula dapat pengetahuan yang sangat banyak yang meliputi zaman. Daripada zaman Nabi Adam ada tahu, zaman Nabi Musa tahu, zaman Nabi Nuh detail. Nabi Musa malah kisah Bani Israel, sangat. Malah dalam kisah Ashabul Kahfi, kan, kita hari Jumaat disunatkan baca surah Al-Kahfi. Jadi sebenarnya dalam 10 ayat tu sendiri ada kisah awal tu menceritakan tentang manusia berselisih tahun sebenarnya. Adakah 300 saja, adakah berapa-berapa. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tetapkan 300 tambah 9. Jadi berapa? 309 tahun. Jadi mana mungkin yang boleh bagi tahu berapa tahun tepat tu selain pada sang pencipta alam semesta. Itu. Dan juga kisah Zulkarnain, kisah Yajuj Majuj. Jadi ini kisah-kisah terdahulu. Dan juga banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya di luar batas kemampuan kehebatan manusia zaman tu. Yang ni saya nak kongsi. Kita tahu tentang sains, maksudnya hebat-hebat yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, baru akhir-akhir zaman je. Mungkin dalam 1009 kan dah mula ada mikroskop, dah mula boleh ada drone, dah mula ada kapal terbang, kita boleh tengok daripada atas. Bukanlah tahun 9 tu tiba ada drone DJI, bukanlah. Tapi nak katakan satu masa tu dah ada aerial, panggil aerial view, dari tinggi. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang penciptaan manusia. Nutfah tu daripada benih lelaki dan perempuan digabungkan, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, jadi daging, jadi darah dan jadi daging. Kemudian izam dan lahnu, daging dan saya kena semak balik. Sebabnya ada dia punya rentetan tu, darah, daging, kemudian tulang, kemudian daging balut pada tulang, lepas tu barulah terciptanya baby. Sini tak adalah yang baby-baby. Sebabnya tak boleh nak tekan aset masuk, kan. Semua dah besar-besar. Tapi nak katakan anak-anak lah. InsyaAllah. Dan juga kebenaran tentang laut yang tak pernah menyatu. Dia terpisah. Jadi siapa nak bagi tahu kalau inilah
adalah karangan orang Arab ataupun karangan Nabi Muhammad SAW, mana mungkin nak tahu keadaan macam ni, melainkan hanya pencipta manusia saja yang tahu keadaan ni. Jadi dan banyak lagi benda-benda yang berlaku pasal pasal besi, kalau dalam surah Al-Hadid tu pasal besi yang boleh dicairkan, kemudian kalau dicampur dengan besi makin kuat besi. Sekarang kita baru tahu punya apa, macam ke aluminium, tapi macam untuk kapal terbang punya macam karbon macam tu. So kalau 1400 tahun hampir mustahil lah ilmu tu adalah manusia dapat tahu, kan. Dan banyak lagi perkara, ini baru penemuan sains. Ada lagi perkara-perkara yang akan datang, kan. Cerita pasal akan Dajjal, cerita pasal perkara-perkara yang selepas mati. Mana dapat maklumat? Tak lain tak bukan maklumat-maklumat tu daripada sang pencipta tu sendiri. Mustahil maklumat-maklumat tu boleh direka-reka, boleh ditulis oleh pencipta, maksudnya oleh manusia tu sendiri. Dan diakui kebenaran yang dapat dijumpai ni. Ada banyak lagi. Kalau tengok ada yang video saya tengok ayat tu sebenarnya dia cerita tentang macam mana rupa benih lelaki jadi bukan benih lelaki, embrio rupa seperti lintah. Ya, sebabnya waktu penciptaan manusia pada peringkat-peringkat awal dia macam sekeping macam tu je. Jadi bila Allah Taala kira umpamakan seperti lintah, bila tengok balik ya hampir-hampir sama, kan. Jadi itu kata siapa yang boleh nampak waktu tu, kan, cek perut rahim ibu kan, nak x-ray waktu tu belum ada, kan, nak tengok wish ni daripada kecil ni lepas tu besar kan, lepas tu dia daripada ni bertukar pula, keluar tangan keluar, kan, tak ada lagi. Jadi siapa yang ada maklumat tu tak lain tak bukan pencipta manusia sendiri, Allah SWT, kan. Jadi itu kata takjub, kan, sebabnya mustahil, kan, Al-Quran tu adalah bikinan manusia melainkan bikinan sang pencipta manusia. Jadi apa saja Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran semua benar-benar belaka. Kerana apa? Kerana yang Al-Quran ini bukanlah datang daripada manusia melainkan datang pada pencipta manusia. Jadi dalam Al-Quran cerita banyak benda, termasuklah tentang hukum hakam yang manusia patut ambil dan atur kehidupan manusia. Allah Ta'ala perintahkan supaya solat, Allah Ta'ala perintahkan supaya berbuat baik, dan banyak lagi kewajipan-kewajipan yang kita tahu. Kewajipan puasa, kan? Kita pun dah nak puasa, kan? Berapa bulan je kali ni, tahun ni awal. Bulan boleh buat countdown lah, boleh buat countdown. Jadi sangat awal. Jadi mana nak dapat tahu? Ya, Allah Ta'ala bagi tahu kutiba alaikumusiyam, kan? Ada banyak lagi. Dan Allah Ta'ala dalam jual beli pula, kan, maksudnya dalam urusan mengatur kehidupan manusia, dalam bahagian ekonomi, Allah Ta'ala haramkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan ya, kenapa haram? Memang haram, tapi manusia juga buat penilaian riba ni merosakkan ekonomi dan sebagainya. Itu tak apa, itu perbincangan yang seterusnya. Dan banyak lagi persoalan-persoalan lain ataupun perintah-perintah yang lain supaya antara yang belum terbuat lagi, kan, sekarang ni ramai yang tak dapat dilaksanakan. Antaranya kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital maksudnya apa? Maksudnya diperintahkan ataupun diwajibkan ke atas kamu kita ni perang. Ayat tu sambung lagi. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu apa? Diwajibkan ke atas kamu qital, perang. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa padahal ianya wa tu ada walhal, huwa tu ia kurhul lakum, kamu benci. Ya, manusia benci perang. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu sambungan lagi. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ada benda kamu benci tapi baik bagi kamu, ada benda yang kamu suka tapi buruk bagi kamu, dan Allah Ta'ala lebih tahu, kamu tak tahu. Itu, kan? Jadi perang di sini adalah jihad untuk kembangkan dakwah, menghalangkan halangan-halangan dakwah itu. Dan hari ini tak ada.
Tak ada perkara tu kerana apa? Kerana tak ada satu kekuatan institusi kenegaraan Islam yang mengatur urusan jihad dan dakwah secara global macam zaman Nabi dulu. Okey. Jadi itu kata. Akhir kata Al-Quran ni kita kena 100% yakin dan para hadirin semestinya yakin yang Al-Quran ni datang daripada Allah dan bukan daripada yang lainnya. Jadi saya kira itu saja dulu. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Okey. Terima kasih Ustaz Hafiz. Jadi tadi Ustaz Hafiz menerangkan tentang bahawasanya Al-Quran ni sebenarnya datang daripada Allah dan bukannya datang daripada makhluk. Cuma saya nak tanya satu soalan lah Abang Hafiz. Kan Al-Quran tu kan benar datang daripada Allah kan. Jadi kita sudah pastilah bila datang daripada Allah tu ini merupakan satu penyelesaian ataupun satu metod penyelesaian untuk manusia, untuk makhluk lah kan. Cuma kalau kita tengok sekarang ni Al-Quran tu dia tidak dipandang sebagai satu manual kehidupan. Dia hanya sebagai untuk kita baca, untuk kita macam berukiah semua tu. Jadi macam mana untuk especially yang menjalani kehidupan kan, kita sebagai seorang manusia ni, macam mana kita nak jadikan Al-Quran tu sebagai kita punya manual kehidupan ataupun panduan hidup kita? Saya nak Ustaz boleh terangkan. Baik, terima kasih atas soalan. Jadi buat masa ni ada dua soalan. Satu yang diutarakan oleh host dan juga ada soalan dekat bahagian di ruangan komen. Saya cuba untuk jawab dulu di bahagian dari host sendiri. Jadi macam mana nak pastikan Al-Quran tu dapat dilaksanakan, diimplementkan dan juga menjadi sebahagian daripada peraturan hidup. Baik. Jadi sebenarnya Al-Quran ni adalah pedoman dan panduan manual untuk kita jadikan sebagai tolok ukur dalam apa saja perkara yang kita buat. Ada perkara yang melibatkan skala individu. Jadi bukan sekadar Al-Quran sebenarnya, bukan sekadar kena ikut Al-Quran saja, malah panduan tu kena ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu. Jadi ada perkara yang tak ceritakan secara mendetail dalam Al-Quran, kena ikut panduan yang ditunjukkan oleh Rasul. Sebabnya dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala bagi tahu yang Rasul SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya apa? Maksudnya wama dan tiadalah yantiqu, ia nutqah, maksudnya berkata-kata, bercakap, anil hawa, daripada hawa nafsu. In huwa illa, bahkan ianya daripada apa? Wahyun yuha, wahyu yang diturunkan. Jadi sebab itu panduan juga bukan sekadar pada Al-Quran, malah kena ikut juga pada panduan As-Sunnah. Jadi ada benda yang terkait dengan individu, ada juga terkait dengan skala keluarga, ada terkait dengan skala masyarakat dan juga ada skala sampai skala negara. Jadi walaupun kita dapat usahakan pada skala individu, ada juga perkara-perkara yang kena diskalakan pada skala yang lebih besar. Mungkin Hakim belum kahwin lagi, jadi dia belum ada skala untuk keluarga sebagai bapa kan, tapi mungkin anak kepada bapa lah. Jadi siapa yang boleh implement benda tu, tak lain tak bukan adalah ketua dalam keluarga. Jadi yang ketua keluarga yang ada kesedaran dan memikirkan tentang hal hukum hakam dalam keluarga, dia akan ambil. Ada juga yang terkait dengan masyarakat dan negara, yang ni pada skala yang lebih besar. Nak tak nak, kena dilaksanakan pada peringkat negara, pada peringkat peraturan, peringkat undang-undang dan sebagainya, supaya dengan tu dapatlah diimplementkan. Tapi berbeza dengan kita tengok pada hari ini, yang mana Al-Quran tidak dijadikan sebagai panduan dalam skala negara ataupun skala masyarakat. Masing-masing semua masih lagi merujuk pada cara hidup, cara mengatur yang ditinggalkan oleh para penjajah sebelum ni dan masih lagi pegang.
dan Al-Quran tak jadi lagi. Jadi macam mana Al-Quran tu nak dipastikan, nak diselamatkan supaya apa-apa syariat yang dalam Al-Quran yang skala negara, skala masyarakat ni diimplementkan, tak lain tak bukan sebuah negara kena mengamalkan sebuah sistem Islam, dan dengan itulah negara tu dapat amalkan apa-apa yang ditetapkan ataupun diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuklah dengan hadis. Ada referen, ada. Nabi SAW tu bukan sekadar seorang Nabi saja, seorang pendakwah, malah kita boleh tengok sebagai figure, sebagai pemimpin, sebagai bapa, itu adalah uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik. Jadi bukan sekadar kita sebagai individu nak tengok cara hidup Nabi, ada juga sebagai keluarga, sebagai bapa, sebagai suami, mungkin insyaAllah, dan juga sebagai pemimpin negara, macam mana nak atur, nak atur negara sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Harapnya menjawab soalan lah. Kita pergi kepada soalan di bahagian chat. Jadi soalan daripada Ridwan Hakim, Quran dihafal dan dicetak, bagaimana manusia mengawal keasliannya? Dan ada lagi suatu soalan, bagaimana metod sekarang ni untuk memastikan Al-Quran itu hanya satu manhaj saja, yakni Resam Osmani, sedangkan wujud manhaj Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syiah dan lain-lain. Baik, saya cuba kongsikan dengan kadar ilmu yang saya ada. Jadi pertama sekali untuk Al-Quran, soalan yang pertama, Al-Quran dihafal dan dicetak, bagaimana manusia mengawal keaslian dia. Baik, jadi Al-Quran ni sebenarnya bukan seperti karangan-karangan buku yang lain ataupun kitab-kitab yang lain. Kerana Al-Quran ni dia satu kena tahu, yang pelihara Al-Quran sebenarnya bukan manusia. Allah Ta'ala sendiri yang pelihara Al-Quran ni. Jadi ada surah dalam surah Al-Qamar, saya kena semak balik, tapi ada ayat tu bagi tahu yang Allah Ta'ala sendiri yang pelihara Al-Quran. Dan bagaimana? Ya, antaranya yang kita boleh semak ataupun kita boleh tengok daripada realiti, ramainya para hafiz hafal Quran serata dunia. Dalam dunia ni umat Islam ada ramai, jadi ramai para hafiz sebenarnya. Jadi kalaupun Al-Quran tu dicuba untuk diubah-ubah ataupun walaupun dilarikan baris ke dilarikan perkataan, insya-Allah bila dengar tu mesti akan terasa dia punya macam tu sebab saya tak hafal habis, tapi dulu pun saya daripada background tahfiz. Jadi kita kalau sama ada dalam family kan, kita ada yang mengaji mengaji ataupun mungkin di public dengan kawan-kawan kita dengar mengaji, kita dengar ni juzuk yang kita hafal lah. Kalau juzuk kita hafal, kita pun tak boleh nak tegur, tapi yang kita hafal, bila dengar tu kita dapat rasa minta betulkan balik, macam tu Jadi bagaimana Allah Ta'ala jaga Al-Quran ni keasliannya, itu dengan hafalan dan ingatan daripada umat Islam tu sendiri. Itu. Baik, seterusnya, bagaimana metod sekarang untuk memastikan Al-Quran itu hanya satu manhaj saja, yakni Resam Osmani, sedangkan wujud manhaj Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syiah dan lain-lain. Baik, untuk soalan ni, Resam Osmani berkenaan dengan tulisan Al-Quran yang boleh saya kongsi dengan hadirin. Pertama Al-Quran, antum pernah dengar tak pasal qiraat? Qiraat. So antara qiraat ni adalah satu kaedah baca, dan dia punya jalur dia sampai pada Rasulullah SAW. Dia bukannya ciptaan-ciptaan bacaan tak. Dan juga perkara ni berlaku pada zaman Rasul, yang mana ada satu hadis berkenaan dengan Umar, bila dia dengar sahabat lain baca bunyi lain daripada apa yang dia hafal ataupun yang dia tahu. Jadi bila tu dibawa pada Rasul, sebab dia kata ni sahabat ni baca salah. Jadi bila tu Rasul suruh baca, suruh Umar baca juga dan suruh sahabat tu baca juga, dan Rasul mengiyakan keduanya. So tak ada salah dia. Dan juga kena tahu, Al-Quran yang kita sampai pada hari ini dalam keadaan ada cukup baris,
ada cukup tanda, fathah, kasrah, dhammah, kan, dan juga ada mat sekali. Itu bukanlah betul-betul daripada zaman Rasul. Sebab dulu dia punya penulisan lain. Hanya ada rumah saja. Ini kena kelas ulum Quran pula. Tapi tak apa, itu sedikit sebanyak lah. Jadi daripada situlah ada kenapa terjadinya bacaan tu dengar berbeza. Cuma Syiah sebagainya itu saya tak pastilah. Tapi dengan yang para sahabat ya ada. Sebabnya memang datang daripada Rasul sendiri. Jadi soalan yang terakhir, saya kira soalan yang terakhir lah ya. Bagaimana maksud Allah Ta'ala menjaga Al-Quran? Ya. Jadi untuk soalan ni, saya kongsi dengan kadar ilmu yang saya tahu. Jadi ya, Allah Ta'ala jaga Al-Quran ni ada yang dengan perkara yang kita boleh dapat diindra, maksudnya dengan kita tengok hari ni umat Islam baca, jaga, dan apa-apa percubaan untuk rosak ataupun alter Al-Quran tu dapat dicantas ataupun dihentikan, dan Al-Quran kekal dengan keaslian dia. Dan itu yang kita dapat diindra lah. Tapi maksud Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, ya selebihnya adalah ya daripada Allah Ta'ala lah. Mungkin apa yang kita tahu pada kadar yang kita mampu je lah. Selebih pada tu memang kerja Allah Ta'ala. Saya tak dapat nak kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi saya kira itu sajalah untuk perkongsian saya. Untuk sesi soal jawab, saya baliklah kepada host kita untuk seterusnya. Okey, terima kasih Ustaz Hafiz. Jadi saya nak tambah sikit tentang apa tadi ada soalan tanya bagaimana maksud Allah menjaga Al-Quran. Jadi ada dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah kata, inna nahnu nazzalna lizikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi nak beritahu bahawa yang Al-Quran ni Allah yang menjaga, dan Allah menghantarkan manusia lah yang menjaganya. Jadi sebenarnya persoalan yang patut kita katakan kat diri kita bukan bagaimana Allah menjaga Al-Quran tu, tapi apakah kita tergolong dalam golongan yang Allah hantarkan untuk menjaga Al-Quran tu. Itu sebenarnya yang sepatutnya kita fikirkan. Kan? Jadi jam pun dah menunjukkan 9.46. Jadi mungkin kita dah boleh tutup kita punya usrah kita. Jadi sebelum mengakhiri kita punya usrah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hafiz kerana sudi menyampaikan usrah kita pada malam ni. Terima kasih yang hadir pada malam ni. Jadi kita terima kasih juga kepada yang menanyakan soalan. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya tutup kita punya usrah online dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahumma bihamdika. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.